سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Fatimah Az-Zahra Taman Kosas Ampang yang dikasihi tuan-tuan imam, Bilal dan Syiah, ashabul fadilah, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, para alim ulama, kepimpinan masyarakat, seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini, di bulan yang mulia dan di tempat yang mulia, kita sama-sama dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat sekarang ni masih lagi kita berada di dalam suasana kehangatan sambutan Isra wal Mi'raj yang disambut oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia secara am dan khususnya di dalam negara kita di Malaysia ini. Kita tengok rata-rata masjid-masjid, surau-surau, madrasah-madrasah masih lagi menganjurkan sambutan hari besar yang berlaku di dalam sejarah Islam, yaitu sambutan Isra dan Mi'raj yang berlaku ke atas batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita melihat Isra dan Mi'raj ini merupakan salah satu di antara mukjizat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Isra Mi'raj ini juga dikatakan sebagai mukjizat yang kedua terbesar selepas daripada Al-Quran. Al-Quran mukjizat yang paling besar yang dikatakan sebagai mukjizatul kubra. Adapun Isra Mi'raj merupakan mukjizat kedua terbesar selepas daripada Al-Quran. Kalau kita melihat rata-rata umat Islam dalam dunia pada hari ini, semuanya menerima peristiwa Isra dan Mi'raj ini secara berlapang dada. Semua pakat percaya mereka. Kita tanya hak yang dok sembahyang pun, tak? Kita tanya pasal Isra Mi'raj pun dia percaya juga. Kita tanya hak yang tukang main nombor ekor, kaki nombor, pagi petang siang malam duduk kedai nombor, nah, hari Ahad beli surat khabar, tengok keputusan nombor kat belakang. Percaya juga kepada Isra Mi'raj. Apatah lagi kalau kita tanya kepada kepimpinan dalam negara, sama ada kepimpinan kecil maupun kepimpinan besar, bila tanya pasal Isra Mi'raj memang percaya. Kalau kita kata dia tak percaya, dia tang kita ke batang kayu, marah dia. Kalau kita kata dia tak percaya pasal Isra Mi'raj, percaya. Tetapi kita tahu tak tuan-tuan, di antara rahsia di sebalik berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, dia bukan suatu peristiwa yang sengaja Allah Ta'ala buat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok tujuan ataupun hikmah yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Allah Ta'ala buat Isra' Mi'raj ni kerana nak menguji keimanan manusia, khususnya pada waktu tu. Sebab tu Isra' Mi'raj kita tengok Allah Ta'ala lakukan ketika mana Nabi belum berhijrah ke Madinah. Ada sebahagian pandangan ulama menyatakan Isra' Mi'raj ini berlaku pada tahun ke-12 Nubuwah, mana setahun sebelum daripada peristiwa hijrah. Ada sebahagian pandangan pula menyatakan pada tahun ke-10 Nubuwah. Itu tak ada masalah lah tu. Masalah khilafiyah. Ada yang kata 12, ada yang kata 10. Asal pada kita nak pakai hak 10 pun boleh, nak pakai hak 12 pun boleh. Tapi dengan ijma'nya berlaku di Mekah, bukan di Madinah. Satu. Yang kedua, kita tengok berlakunya Isra' Mi'raj ini waktu Islam masih lagi lemah. Islam nak kuat lagi, tuan-tuan. Masa tu umat Islam, bilangan umat Islam pada waktu tu 70 orang. Allah Ta'ala jalankan Nabi daripada Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestin, kemudian Mi'raj naik ke langit, lepas pada langit yang ketujuh sampai kepada Sidratul Muntaha. Allah Ta'ala buat waktu Islam belum kuat, waktu umat Islam masih lagi berada dalam kategori minoriti, sikit. Kenapa Allah Ta'ala buat demikian? Dua. Yang ketiganya, kita melihat Allah Ta'ala Isra' dan Mi'rajkan Nabi pada waktu malam. Pada waktu malam Allah Ta'ala dah buat siang hari. Malam tu pula bukan malam macam ni, tengah malam, waktu orang tengah tidur sekejap. Tengah malam. Kalau ikut waktu tu, waktu munajat, sepertiga malam. Waktu tu orang tengah sedap tidur, dan memang pun masa tu Nabi tengah tidur. Allah Ta'ala jalankan Nabi, bangunkan Nabi, bawa Nabi pergi ke pinggir Kaabah. Lepas tu naik burak, bukan naik panda. Kalau naik panda, rodiknya tak sapa. Walaupun panda harganya mahal, 25 juta, bodoh nak mampu. Rumah panda berjuta harga. Rumah orang Allah teruk ada gok kambing. Tuan-tuan tahu tak gok kambing? Tahu gok kambing? Gok kambing. Gok kambing tak faham. Kandang kambing. Rumah kambing. Dah rumah orang teruk ada gok kambing. Di Kuantan, anda pernah jumpa satu keluarga ibu tunggal mempunyai anak 6 ke 7 orang. Rumah dia tu asalnya lebah ayam dia sambung sendiri untuk menetapkan anak-anak dia. Asal daripada lebah ayam, tuan-tuan. Nampak? Tapi sekor haram, minta maaf cakap, sekor haram daripada kepimpinan dok cara. Tapi hak panda ni hak bukan orang. Sanggup letak di dalam tempat yang harganya mahal, berjuta-juta harga. Mujawablah sendiri esok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu jangan rasa mu lepas gitu je. Dan jangan pula kita ni rasa dia je kena, kita tak kena. Dia buat sedangkan kita dah kena buat, bukan urusan kita. Masalahnya siapa yang pilih ni? Betul tak? Maknanya kita secara langsung terlibat sama. Ni bukan cerita politik, tuan-tuan, ni hukum. Jangan pula atur, mari jauh-jauh cakap politik. Siapa suruh panggil? Jangan marah. Sampai pinggir Kaabah waktu tengah malam. 3 rahsia, 3 perkara besar yang nak kita rungkaikan melalui peristiwa tersebut.
Nah, yang pertama sebelum daripada berlaku peristiwa hijrah. Yang kedua, waktu Islam dok gagah lagi, umat Islam masih sikit. Bilangan umat Islam pada waktu tu minoriti. Dan yang ketiga, pada waktu malam. Kenapa Allah Ta'ala buat Isra' Mi'raj ni pada waktu tersebut? Yang pertama, kita tengok waktu tu Nabi duduk Mekah. Kenapa Allah Ta'ala tak Isra' dan Mi'rajkan Nabi ketika Nabi sampai di Madinah? Kenapa buat Mekah? Sebab pada tahun itu dinamakan tahun kesedihan. Nah, tahun kedukecitaan. Sebab Nabi mengalami kesedihan. Batu dinama tahun kesedihan, tahun sedih. Sebab Nabi sedih. Sedih sebab apa? Sebab yang pertama, pak saudara Nabi Abu Talib meninggal dunia. Nabi yang dikatakan tahu sedih tu, hak Nabi sedih tu bukan kerana Abu Talib meninggal dunia semata-mata, tetapi Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan tidak sempat mengucap 2 kalimah syahadah. Tak ada masuk Islam. Wahai Abu Talib lah di antara orang yang paling banyak membela urusan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada di antara pembesar Quraisy hak lain tak berani nak ambil tindakan kepada Nabi sebab malu ke Abu Talib. Nah, Abu Talib ni bukan cayangnya kan? Bukan macam JKK. Dia pemimpin besar. Batu orang Quraisy malu Allah dia. Tak boleh nak ambil tindakan. Nampak Abu Lahab dengan Abu Jahal ni kacing gigi gerak tengok Nabi. Tapi kerana ada Abu Talib, tak berani nak ambil tindakan. Dan Abu Talib ni memang sayang sangat kepada Nabi. Sayangnya Abu Talib kepada Nabi lebih daripada dia sayang kepada anak-anak dia sendiri. Jangan main. Sayang sungguh dia kepada Rasulullah. Walaupun dia tak peluk agama Allah, walaupun dia tidak beriman kepada Allah, tetapi dia sangat sayang kepada Nabi. Dan juga dia sanggup memberikan pembelaan kepada Nabi. Batu Nabi sedih. Orang yang sayang kepada Nabi, orang yang bersusah payah bela Nabi, tiba-tiba mati dalam keadaan tidak memeluk agama Allah. Sini nak mengajarkan kepada kita bahawasanya urusan hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kita menyampai, wa zakkir fa innama anta muzakkir, kata Allah. Allah kata berikan olehmu akan peringatan. Wa innama anta muzakkir, dan sesungguhnya mu ni, yakni Nabi Muhammad secara khusus memang ditugaskan untuk memberikan peringatan. Lain Nabi ada, tak ada wafat lama dah. Maka tugas yang ada pada Nabi balik kepada kita sebagai umat Islam. Mana kita sebagai umat Islam, kok mana kita kena berikan peringatan, kita kena menyampaikan, balighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku, kata Rasulullah, walaupun sepotong ayat. Soal orang nak terima tak nak terima, nak pakar tak boleh pakar, itu urusan dia dengan Allah. Kita urusan kita nyapa. Benda yang betul kita khabar, kita ajak kepada perkara ma'ruf. Benda yang tidak baik, benda yang jahat, kita cegah, kita sekat setakat mana yang kita mampu. Dia nak dengar, dia tak nak dengar, yang tu dijawab sendiri dengan Allah. Sebab tu Allah kata inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya dia, yakni orang yang tolak dakwah Nabi, orang yang tolak dakwah Islam, dia akan balik kepada Allah. Thumma, kemudian, inna alaina hisabahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan hisab dia dengan hisab yang sangat halus. Hari ini kita menyampaikan kebenaran, kita menyampaikan segala perkara hak, kita mencegah segala perkara yang batil. Orang tolak, orang tak mau pakai, orang mengejek-ngejek, orang memberikan ugutan, lah ke dia, itu kerja dia. Kerja kita kena buat.
Sebab tu kita jangan berduka cita kalau orang tak mau terima apa yang kita kabur. Sebab itulah di antara cabaran dalam kita nak menegakkan agama Allah. Nabi keluar berdakwah ke Taif. Taif ni tuan-tuan sebuah negara, sebuah negeri yang subur, tanah subur. Sebuah tanah subur, satu tempat yang sangat baik. Nabi pergi nak menyampaikan Islam di Taif. Siapa-siapa di Taif, apa yang Nabi terima? Adakah Nabi terima Islam daripada penduduk-penduduk Taif? Daripada pemuda-pemuda Taif? Ataupun daripada pemimpin-pemimpin Taif? Tidak. Nabi terima kutukan, Nabi terima cacian, Nabi terima kejian, Nabi terima lontaran batu, lontaran kayu sehingga cedera tubuh badan Nabi. Dan apa yang Nabi bawa balik? Apa hasil yang Nabi dapat di Taif? Seorang hamba abdi yang memeluk agama Allah. Setelah Nabi cedera, Nabi berehat bawah sebatang pokok. Cedera ni, darah kepala ni. Kita hari ni dakwah tak darah pun kepala. Ustaz mari ceramah pun tak darah kepala. Yang mari dengar ceramah pun tak darah telinga. Tapi tak mau mari juga, bodoh pada lembu. Betul tak? Malah mari babu ustaz ni rasa kerah. Itu ustaz kerah-kerah ni tak berapa minat. Dah cari syahwat nak lembut. Dia kata agama ni tak boleh kerah-kerah. Agama ni kena lembut-lembut. Pasal lembut tu ramai orang pijak agama. Pasal berlembut dalam agama, ramai orang caci agama. Bila orang caci agama, senyap lagi. Bapa? Sebab kena lembut. Orang yang menyampaikan agama, dia kata kena lembut. Bila semua orang yang berdakwah lembut belaka, beralu belaka, sebab tu hari ni orang tak takut untuk menghina Islam. Sebab tu hari ni ada di antara orang Islam sendiri yang tolak Islam. Asal kata orang biasa, ustaz pun ada tolak Islam juga. Bodoh punya ustaz. Jadianlah ustaz bodoh gitu. Ada seekor ustaz, dia bahasa kita bodoh ni biasa. Dari sini mungkin nampak rasa sikit. Dia kata ni, dia kata hudud ni tak sesuai. Ustaz dah pergi bodoh pada kambing. Kalau kambing harga 700, dia ni rendah lagi pada 700. Dia kata hudud tak sesuai buat hudud. Berapa sebab hudud? Apa benda ni curi kena kerak tangan. Dah ada sebab hudud ni kena ke orang Islam je, tak kena ke orang kafir. Jadi kalau dia curi, orang nak kerak tangan dia. Dia kata dia keluar pada Islam, maka terlepaslah dia daripada kena kerak tangan. Ustaz dah cakap bodoh kan? Ustaz dah. Nak ke apa? Kalau laksana hudud, curi kerak tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kala minallah wallahu azizun hakim, kata Allah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka hendaklah mukrak tangan kedua. Allah kata. Jadi ustaz ni kata hudud kena ke orang Islam. Kalau orang Islam curi, dia nak ngelak dia daripada kena kerak tangan, dia murtad, dia keluar pada Islam, maka tak kena kerak tangan. Kalau laksana hukum hudud, orang yang murtad bukan kena kerak tangan, kena kerak kok. Faham kerak kok? Pancung, mana hukuman mati mandatori. Bodoh benda lah si pencuri ni nak selamatkan tangan, dia rela Allah tekuk dia. Mana cerdik curi ni lagi pada ustaz ni. Ustaz ni bodoh sikit pada hak curi. Pas cakap bodoh gitu semua. Betul orang tua-tua kata kalau bodoh duduk diam. Itu bodoh duduk diam. Orang tahu tak kita bodoh? Tak tahu bodoh kasar ke lembut sini? Lembut.
Kalau rasa bodoh tu kasar, kita sebut bahasa lain, bodoh. Nah, kalau bodoh duduk diam sekejap. Orang tahu dah bodoh, tak tahu. Lepas tu cakap, orang apa-apa, cik, bodoh nak tani. Nah, lepas tu jangan timbulkan fitnah. Nah, dek. Nampak? Sebab tu kita tengok. Nah, mana dah aku tadi? Taib. Sebab tu kita tengok apa yang Nabi dapat di Taif, hanya seorang sahaja yang memeluk agama Allah. Setelah Nabi cedera duduk berehat bawah pokok, datang seorang hamba yang menjaga suatu kebun. Nah, dia keluar, dia tengok keadaan Nabi ni teruk sangat, cedera, dia rawat. Kemudian dia ambil segelas air beri kepada Nabi. Nabi ambil air dan Nabi nak minum. Nabi sebut Bismillahirrahmanirrahim. Bila Nabi sebut Bismillah, minum air, lepas Nabi minum, hamba ni pun kata, dia kata, wahai Tuan, apa yang Tuan sebut saat ni sama yang disebut oleh Musa dan Isa alaihimussalatu wassalam. Lalu Nabi sebut mana? Nabi kata, sesungguhnya Musa dan Isa ini adalah saudara, yakni saudara dalam satu tauhid, satu aqidah, satu iman. Bila sebut itu, dia tanya kepada Nabi tentang Islam. Nabi cerita. Lantas hamba abdi ni lafaz syahadah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nak khabar kepada kita, setiap benda yang kita buat dalam urusan agama Allah, kita jangan duka cita. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau mu tolong agama Allah, kata Allah, maka Allah akan tolong kamu dan Allah Ta'ala akan permudahkan segala urusan kamu. Ini janji Allah. Ini janji Allah. Lepas tu kita, kalau kita buat program dakwah, kalau kita buat program untuk mengajak manusia balik kepada Allah, manusia tolak, jangan putus asa. Sebab hidayah tu milik Allah. Hidayah tu milik Allah. Kita buat sekadar mana yang kita mampu. Kita laksanakan perkara setakat mana yang kita mampu supaya kita terlepas tanggungjawab kita di hadapan Allah Ta'ala SWT. Tapi yang penting biarlah benda yang kita buat tu bertepatan dengan Quran dan Sunnah. Jangan fikir keredaan manusia. Aku kalau aku buat gini manusia marah dah. Kalau aku cakap gini orang marah dah. Kalau main fikir orang padang tuan-tuan. Yang we makan ke darah itu kau orang. Betul tak? Kita fikir buat gini orang marah tak? Kalau buat gini orang suka tak? Kalau buat gini orang puji ke tak? Mai puji orang, mai tunggu puji orang, tunggu reda orang, nak tengok orang marah ke tak? Jeng. Mampu kerah kita. Sebab tu Nabi khabar orang yang melakukan sesuatu urusan untuk mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mencukupkan segala keperluan. Tapi siapa yang melakukan suatu perkara kerana nak mencari keredaan manusia, nak cari puji manusia, maka Nabi kata Allah terlepas daripada orang ni di akhirat. Kita buat program kerana nak cari puji orang, maka Allah tak akan layan kita di akhirat. Dah kalau Allah tak layan kita di akhirat, tuan-tuan, lagu mana keadaan kita? Kita nak cari siapa akhirat esok? Dah kalau Allah tak layan, takkan Nabi nak layan? Betul tak? Allah tak layan, takkan Nabi nak layan? Kalau Allah tak layan, Nabi tak layan, siapa nak cari kita akhirat esok? Mak ayah kita? Tak. Adik-beradik kita? Tak boleh. Bini kita? Asal kata akhirat. Kita ni masih hidup dalam dunia, kita mati. Mati 3 hari, habis hedah. Habislah hedah dia tu ada. Dia pergi kubur kita ziarah. Tak setayang dah. Boleh laki baru dia tak layangnya kita.
Gitu kau orang buat. Kita nak tunggu tok laki kita nak tolong kita akhirat. Jangan harap dalam badan kita tak mati lagi, cik dah lagi dia nikah hari. Apatah lagi kalau kita mati dulu. Orang tua-tua kata dah air buat gitu. Bapa dah bini baru mati nikah selalu. Dah baik buat gitu. Dah habis lagi 100 hari. Hei, orang lelaki mana ada dah nak tunggu 100 hari. Nak boleh ustaz, kubur merah lagi. Makcik tahu dah kubur dia merah. Mana tahu kok tanah kubur dia biru. Tanah kubur dia biru. Mana tahu pandai sangat kita kata tanah kubur merah. Dah tu dalam dunia. Dah akhirat, batu akhirat tak ada siapa-siapa boleh cari kita. Sebab tu satu hari tuan-tuan, ini benda yang anda rasa perlu kita ambil contoh, yang perlu kita ikut. Satu hari Nabi balik masuk dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi balik, kemudian Nabi terus duduk di sisi Aisyah dan baring di atas riba Aisyah. Ini di antara sunnah Nabi yang perlu kita ikut. Balik baring atas riba isteri. Aisyah pula malam ni buat selalu. Belang-belang tengok bola. Malam ni bola lah ni. Faham dengan Felda. Aku nak berhenti awal malam ni. Nabi baring atas riba Aisyah. Bila Nabi baring, Aisyah segera usap rambut Nabi, usap kepala Nabi. Tak ada pun Aisyah kata, sakit ke orang? Tak ada. Beza dengan bini zaman ni. Bini zaman ni kalau tu lelaki baring atas bera, dia kata gua ni. Yang pertama mungkin dia kata ni mesti ada benda-benda. Satu. Yang kedua, buat terbiak nak mampu lah tu. Dua. Yang ketiga dia kata gua ni, biar sakit ke orang. Nampak? Biasanya 3 kali dia akan sebut. Nampak? Ni bini zaman ni, dia orang macam tahu. Katalah kalau kata kita buat gitu, dah ada bini kita ucap salah satu daripada 3 perkataan ni, kita nak buat kan? Nak buat kan ni? Pandai ya haji. Tambah cawangan. Kalau bini kata bapa apa nak tambah cawangan? Dah? Nak bayar atau dah wi? Kita carilah yang wi yang boleh kita bayar atau dia. Dia buat gitu. Mana esok dia salat tu kai batik bangging lah. Jangan marah orang puan ni, orang puan sini. Orang puan sini ni cerita ni hak kat Selayang. Jadi Nabi bagi atas ibu Aisyah usap pada Nabi, usap rambut Nabi, usap dalam keadaan penuh manja. Tiba-tiba Aisyah menangis dan air mata Aisyah jatuh atas muka Nabi. Bila jatuh atas muka Nabi, segera Nabi bertanya, wahai isteriku, bapa mu menangis? Kalau bahasa kita, bapa pula menangis ni? Aisyah kata, ya Rasulullah, hari ni aku rasa sangat bangga sebab aku menjadi isteri seorang Rasul. Bangga sungguh. Zaman tu dapat jadi isteri seorang Rasul, banggalah. Zaman kita ni jadi isteri seorang ustaz, dah bangga ke hambung. Bahkan tak ambuh ustaz. Dah nak artis. Siap dengan moh. Siapa nak minta moh? Tahu kata ada ustaz daripada Kuantan. Ustaz aku tak ambuh. Moh, bodoh nak ambuh. Bukan hak sini, hak Kuala Lumpur. Aisyah bangga. Lepas tu Nabi tanya, dah apa nangis? Aisyah kata, hari ni aku jadi isterimu ya Rasulullah, tapi bagaimana keadaan aku di akhirat? Nangis mikir sebab tu. Bukan mikir sebab Nabi dah bawa pergi kasih. Bini kita ni nangis sebab tu lelaki dah bawa pergi samping, dah bawa pergi sejik, dia tak nangis, dia suka dah bawa pergi sejik. Lagi tu pergi sejik, tambuhan sudah ada dong. Lekek dia tengok kilauan emas. Siapa nak pergi dengan orang kacau? Pasal tengok kilauan emas, otai masih berbisa. Aduh.
Dah, bodoh nak apa? Tengok juga sampai tok lelaki balik dok sedok. Tok lelaki masuk dalam rumah dok akan nasi, ingat ke nak akan nasi sejik. Rupanya sejik hari tu tak ada jamu. Balik rumah nak akan nasi. Tok lelaki kata lapar perut, nak akan nasi. Ya. Tak ada masa. Bini lah ni. Jahat nak apa bini pasal lagi. Kira ada hak kita. Ada tak? Senyap tu ada dah tu. Bukan hak sini kali, bukan hak tambah rasa. Kok apa jaya boleh tahu. Kira ada apa jaya bagi? Ada? Hak tak bagi lah. Hak tak bagi. Lepas tu Nabi, bila Aisyah kata sedih gitu, Nabi pun jawab mana? Nabi kata jangan bimbang. Nabi kata akhirat nanti aku tunggu umatku di 3 tempat, kata Nabi. Mana sekali dengan Aisyah. Tempat yang pertama di mana tuan-tuan Nabi tu? Tempat yang pertama Nabi tunggu ketika mana setiap daripada manusia menerima buku catatan amalan. Nah, sebab kita ni akan terima buku catatan amalan kita sendiri. Sama ada kita terima daripada belah kanan atau depan, ataupun kita terima daripada belah kiri atau belah belakang. Na'udzubillahi min zalik. Kalau terima alik depan atau alik kanan, alhamdulillah, selamat itu. Tapi kalau terima buku catatan amalan kita daripada belah belakang atau belah kiri, Allahu Rabbi, jawabnya tak selamat itu. Sebab tu Nabi tunggu kita situ. Tujuan apa? Tujuan untuk memberi syafaat. Satu. Yang kedua, Nabi tunggu kita di mana? Nabi tunggu kita ketika mana kita nak ditimbangkan amalan kita di neraca mizan. Sana ada 4 nimbang. Nak timbang amalan, tapi nimbang lek tu memang tepat. Nimbang lek ni dah agak catat. Tak boleh pakai dah nimbang lek ni, batu jangan pakai. Ada ke orang pakai nimbang, lesen nimbang lek ni. Asal pakai dah tu memang tak tepat sikit abu, memang tak pakai dah. Dah kalau ada 2 pilihan, sama ada tohok sungai ataupun tok dalam muzium buat barang antik. Pasal tak boleh pakai dah, orang pakai digital hok bulat belaka lagi. Orang dah akan dah nimbang itu. Faham tak lagi? Macam nak faham dengunya. Kena suruh cakap direct. Faham tak? Timbang tu tak ada lagi. Bukan ni? Timbang tu tak ada lagi. Tak ada lagi. Tak ada lagi dah sini. Sampai dah tak ada, jangan bagi ada pula. Tapi lek faham banyak lagi nimbang ni tu. Belum faham lah kita negeri kita lah pada. Banyak lagi nimbang ni tu. Sakit semua. Orang dah pakai. Museum banyak tu lagi dalam museum. Dah yang pakai kok nimbang tu. Orang pakai hak digital bulat dah ke. Tak ada main gini-gini dah. Semua hak bulat dah ke syuting. Suka saya. Tapi tak apa juga. Dia pakai kok gitu. Sakit ke. Dah nak mikir. Lek tu. Tapi nimbang di akhirat memang tu. Sebab tu tuan-tuan, anda pernah cakap dengan seorang Cina kedai kau. Ceritalah pasal dia, cerita pasal agama dia, kita cerita pasal Islam. Lepas tu dia tanya kita, Haji mau tanya, ini Islam betul ke nanti ada timbang? Kata tu lah, ada timbang amalan kita, banyak baik ke banyak jahat. Kalau banyak ahli baik masuk surga, kalau banyak ahli jahat masuk neraka. Dah mu budak kan ni. Jadi kita dia kata dia sama ke dia tu. Kalau banyak baik masuk surga, banyak jahat masuk neraka. Dah tu lagu mana nak tentu baik dan jahat? Timbang ke dia pun. Kata mu percaya ke timbang? Timbang sana tu, timbang sini nak pakai dia tu. Sebab Cina pakai kedai kau. Dia kata timbang ni memang tak boleh pakai. Tipu dia tu, banyak tipu. Kata tipu sikit ke tipu banyak. Banyak tipu, memang semua tak ada okto, tipu belaka dia tu. Cina tuan-tuan. Lepas tu dia tanya kita, lu Haji lu pakai tu timbang? Kata tak pakai, lu jangan pakai, kalau lu pakai aku hantar kereta lu hancur dia tu. Kalau pendek je baru tu sembang.
Nah, Nabi Melayu pergi Mekah 4 hari setahun. Akal kok di bawah dah. Jangan marah. Jadi Nabi tunggu tu. Mana neraca mizan? Sebab tu di neraca mizan akan berlaku 3 keadaan. Sama ada yang pertama, berat timbangan alik amalan, alik ketaatan, ataupun yang kedua berat alik kemaksiatan, ataupun sama rata. Bila sama rata ni, orang yang sama rata alik maksiat pun berat tu, alik taat pun berat tu, maka dia akan duduk di suatu tempat yang dinamakan Ashabul A'raf. Nak tunggu syafaat Nabi. Jadi kalau ada setengah ulama sebut, andai kata berat sedikit timbangan alik maksiat, maka ada lagi peluang untuk kita meraih syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan-tuan, lagu mana kita nak dapat syafaat Nabi? Lagu mana? Antaranya orang kata selawat, betul dah lah. Orang yang banyak selawat kepada Rasulullah, dia ada peluang nak dapat syafaat Nabi. Zayyinu majalisakum bisalati alayya, fa inna salatakum alayya nurruyakum nurru yaumal qiyamah atau kama. Nabi kata, hiasilah majlis kamu dengan memperbanyakkan selawat kepadaku. Kerana dengan selawat itu dia akan menjadi cahaya, dia akan jadi cahaya untuk kamu, yakni cahaya di akhirat. Itu selawat. Tapi dah kalau selawat saja tolak syariat Nabi, kira lagu mana? Kira lagu mana? Selawat aja. Ampang berselawat. Shah Alam berselawat. Mani Kuala Lumpur berselawat. Putrajaya berselawat, Kuantan berselawat, Sarawak berselawat. Tapi orang hina Nabi, orang tolak hadisnya, dak kata dak bunyi apa. Dah ke mana kata sayang ke Nabi? Sayang tokmu. Tu kalau bahasa mu. Kalau bahasa kasar, sayang kepada you. Tu bahasa kasar ke? Sayang ke mana gitu. Kalau orang hina Nabi mesti dah, adakah orang yang bila dia tahu, bila dia tanya, bila dia nampak, bila dia dengar orang hina Rasulullah, dia senyap saja walaupun dia banyak berselawat? Adakah kita yakin orang lagu ni dapat syafaat Nabi? Jawabnya tak. Sebab bila diam artinya reda. Orang hina Nabi, Qasim Ahmad hina Nabi. Qasim Ahmad anti hadis, mana tak ada dalam hadis. Puak-puak yang kata sayang kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, berselawat sana sini, adakah dia bangkit menentang perbuatan biadab yang dilakukan oleh Qasim Ahmad? Ada senyap. Kita jangan marah dia. Dah tu orang kata, kita nasihat dia. Balah otakmu. Nak nasihat ada tempat. Nampak tak? Ada tempat nak nasihat. Batu Islam ni dia seperti mana fleksibel. Ada kala dia terbuka, ada kala dia tertutup. Ada benda kita boleh nasihat. Budak kecil berlari dalam sejid, kita perlu marah ke perlu nasihat? Nasihat sebab dia budak-budak. Dek, jangan dari orang tu ngajar. Nak lari-lari luar. Tu budak kecil. Tapi kalau pak budak lari berabat dalam sejid, nasihat aku marah. Nasihat dah erti rasa bah. Pasal dia pak budak dah. Pepah yang tak kepala. Ambil cakur tang takut. Baru dia erti rasa. Dah ni Qasim Ahmad, dia gila ke mana? Kalau ikut akal dia lah, dia waras tapi tolak hadis Nabi. Takkan perlu Qasim Rasulullah gitu. Tak baik mu tarik balik kenyataan. Tak akal tu. Nampak? Ni kata ni dah ke mana kata sayang kepada Nabi? Ke mana sayang? Batu sayang pada Nabi bukan hanya setakat berselawat, bukan hanya setakat bila sayang pada Nabi kena berepung, buat majlis, buat qasidah, lawak yang ramai-ramai. Orang pun mari gana tangan.
Ya Hanana. Itu bukan kondeng Ya Hanana, tapi cara mutak ni. Mengata Ya Hanana. Kenapa masuk Ya Hanana? Kami beruntung. Beruntung apa? Beruntung pasal kita duduk di kalangan umat Rasulullah. Kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang beruntung sungguh. Sebab tu Nabi Musa cemburu. Dalam peristiwa Mi'raj, naik langit yang ke-6, Nabi jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa menangis. Nabi tanya Jibril, apa Nabi Musa menangis? Jawab Jibril, Nabi Musa menangis kerana cemburu akan kamu dan umat kamu. Nampak? Sebab tu Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah, minta jadi umat Nabi Muhammad, walau tak jadi Nabi pun tak apalah. Nampak? Sebab beruntung sungguh jadi umat Nabi Muhammad ni, memang beruntung sungguh. Lepas tu disebut Ya Hanana, kami beruntung. Tapi beruntung tu adakah dikira dengan sebut kami beruntung, dikira kita bersyukur jadi umat Nabi? Tak. Orang yang rasa beruntung, rasa bersyukur jadi umat Nabi, dia akan pelihara sungguh-sungguh syariat yang Nabi bawa. Pelihara sungguh-sungguh berkepribadian Nabi, sayang sungguh-sungguh pada Nabi, marah bila Nabi dihina, bila Nabi dicaci, bila Nabi dikeji. Tak kiralah orang hina batang tubuh Nabi ke, ataupun orang hina kepada apa yang diucapkan oleh Rasulullah yang dikatakan sebagai hadis. Wajib kena marah. Wajib kena marah, tuan-tuan. Masuk isyarat. Masuk isyarat, kita berhenti sekejap untuk menghormati laluan azan.
Jadi begitu tuan-tuan sekalian. Bila mana kalau kita rasa, bila mana kita nyatakan yang kita sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan berasa sakit, kita akan berasa marah bila Rasulullah, sama ada Rasulullah tu dihina pada batang tubuh, pada akhlak ataupun pada perkara yang berkait dengan Rasulullah, wajib kita kena marah. Hari ini kita melihat tuan-tuan sekalian, suatu berita yang baru saja dikeluarkan sehari dua baru-baru ya. Bagaimana minggu depan kita minta Allah Ta'ala gagalkan rancangan jahat kerajaan Denmark, kerana kerajaan Denmark tengah merancang untuk membakar naskah Al-Quran secara besar-besaran. Sebab tu hari ini kita kena boikot beberapa perkara, di antaranya McD, KFC, Pizza Hut. 3 jenis makanan panggil apa? Fast food. Makanan segera. 3 jenis rangkaian makanan segera ni dah bersetuju untuk membeli produk-produk daripada Denmark dalam proses produk yang bakal mereka keluarkan ni. Sebab dia nak bantu kerajaan Denmark. Sebab Denmark sekarang ni setiap bulan rugi berbilion ringgit. Jadi KFC setuju nak support dengan cara beli produk Denmark. McD setuju dengan cara nak beli produk Denmark. Pizza Hut pun setuju dengan cara nak beli produk Denmark kerana nak support balik ekonomi kerajaan Denmark. Dan kerajaan Denmark nak buat satu upacara untuk membakar naskah Al-Quran secara besar-besaran. Kita tunggu mana dia daripada respon mereka-mereka yang mengaku kata sayang kepada Rasulullah dengan cara menghancurkan selawat secara besar-besaran. Mana kita nak tengok respon dia. Bukan kita condemn dia, bukan kita tak setuju upacara dia, tapi cara tak kena tuan-tuan. Cara tak kena. Nak selawat boleh selawat, tak ada masalah. Islam tak pernah melarang, ulama tak pernah melarang. Tetapi jangan bila mana orang melakukan suatu kemungkaran yang besar kita diam saja. Jangan sampai bila mana orang melakukan suatu kebiadaban terhadap Islam secara besar-besaran kita lock saja. Sehingga kita berasa bangga, berasa seronok bersekongkol dengan orang-orang yang melakukan kezaliman. Bangga sungguh kita duduk sepentah dengan orang zalim. Aduh. Ni kata sedih. Dah tahu kita selawat pada Nabi, puji Nabi sebagai tanda sayang ke Nabi, tapi duduk sekali dengan bapak-bapak munafik, duduk sepetah dengan orang yang tolak syariat Nabi. Budak malu ke mana? Duduk selawat tu tanda sayang pada Nabi. Hak belah ni bapak jahat, bapak kuat tolak syariat Nabi. Betul tak? Kamu jawab sudah. Ini kata batu kena betul balik tuan-tuan sekalian. Batu kalau kita nak Nabi mari beri syafaat kepada kita, kita pelihara segala benda yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelihara dan jaga apa yang dikatakan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni termasuklah ucapan Nabi, perkataan Nabi, dan termasuklah perbuatan Nabi yang Nabi buat. Itu sunnah. Dan benda yang Nabi tinggalkan, itu sunnah. Sunnah ni dia ada hak sunat, dia ada hak wajib. Kalau kita tinggal hak sunat, dia hanya luput fadilah. Contoh, kita tidak bersiwak, tidak bersugi, dia luput fadilah. Tapi kalau tidak menegakkan syariat Allah, bukan luput fadilah, dosa dah kita, sebab meninggalkan sunnah yang besar. Sebab apa? Sebab Nabi tegakkan syariat Allah. Mana? Negara Islam yang pertama yang dinamakan Madinatul Munawwarah. Negara Islam pertama yang penuh dengan cahaya itu Madinah.
Nabi tegakkan syariat. Sebab tu sepanjang pemerintahan Rasulullah di Madinah hanya ada 2 kes kecurian, hanya ada 2 kes kerak hukum, kerak tangan. Oi, selama 10 tahun. Dalam masa 10 tahun 2 kes je kerak tangan, tuan-tuan. Kita kat kita hari ni dalam masa 10 tahun berapa kes hukum, berapa kes curi. Asal kata 10 tahun 10 hari je dah cakap boleh nak bawa file. Kalau bawa kan kereta dah muat kena sewa trailer, tak file kes curi 10 hari. Berapa? Oh, seronok orang curi, seronok. Berapa seronok? Kena ikat, pas kena ikat masuk jara makan beri. Makan bukan main-mainnya, makan sedap, si ayam, si minyak. Nah, duk luar kurus, sok dadah tubik, gemuk buta. Nah, mana mu gemuk angai? 3 tahun, buat berhak dah ni. Jara besi. Nah, jara besi, buat berhak ni tu. Buat berhak ni tu, tu gemuk makan beri. Makan sedap. Nah, itu curi pula. Sebab tu, minta maaf cakap tuan-tuan, orang yang kena ikat dengan sebab curi, nah, sebelum dia kena takak, kalau dia nak curi sebuah motor, dalam sebuah motor tu dia dapat curi dalam masa 10 minit. Masa 10 minit dapat curi suti motor. Lepas tu kena takak, masuk jara. Tubik pada penjara. Nah, dalam masa 10 minit dia dapat curi 3 buah motosikal. Awak. Sebelum kena takak 10 minit suti motor. Nah, lepas kena ikat, sok dalam duduk 3 tahun, duduk 2 tahun, tubik pada jara. Nah, dia boleh curi motosikal 10 minit, 3 butir motosikal dia boleh curi. Makna ada makin ke depan ke makin ke belakang. Maknanya kan. Nah, makna kau bandar bak curi. Kau bijak bak curi, yang ni kata. Nah, ni kata. Batu kita kadang-kadang kita pelik. Kenapalah kita tolak sangat, kita marah sangat bila orang nak laksana hudud. Sedangkan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, Rasulullah melaksanakan hukum hudud. Hudud, qisas, ta'zir. Yang dikenali lebih popular dikenali dengan hukum yang dinamakan hukuman hudud. Hudud tu termasuklah dalam tu qisas, termasuklah dalam tu ta'zir. Nah, jangan kata hudud lain, ta'zir lain, tak dimasuk sekali. Macam kita kata ajak makan nasi ya. Jom hari Muharram makan nasi. Tak, takkan nasi saja. Mesti ada sekali dengan gula, mesti sekali ada dengan sayur, mesti sekali dengan ada pencuci mulut, mesti ada sekali dengan air. Takkan nak sebut belaka. Jom pergi rumah saya makan nasi, makan gula, minum air, makan kuih, buah mika, puding buah. Takkan nak kabar belaka. Betul tak? Macam malam ni ada makan? Tak ada. Kalau ada kita buat contoh lah. Malam ni masjid ada sediakan jamuan. Cukuplah sebut jamuan. Makan apa hal jamuan? Biasanya nasi, pisang. Biasa pisang tak tinggal. Masjid pisang tak tinggal. Baik masjid, baik kenduri, pisang tak tinggal. Ingat orang mari beruk-beruk belaka ke? Mesti ada gula, mesti ada air. Takkan nak sebut suti-suti. Maka gitu kat hudud. Bila sebut hukum hudud, dalam tu ada ta'zir, dalam tu ada qisas. Dan zaman Nabi laksana dah hudud, laksana. Dan kenapa hari ni orang kata hudud tak adil? Bila kata hudud tidak adil, maknanya kita kata pemerintahan Rasulullah di Madinah tidak adil. Sebab Nabi laksanakan hukum hudud. Bila kata hudud tidak adil, maknanya kita kata Allah turunkan peraturan yang tidak adil. Dia kata tak adil, Ustaz. Berapa tak adil? Hudud kena ke orang Islam, orang tak Islam tak kena. Memang Imam Syafi'i sebut hudud wajib pada orang Islam sahaja. Orang bukan Islam tak wajib. Berbeza dengan mazhab Abu Hanifah, Imam Hanafi kata hudud kena belaka orang Islam, kena orang Islam tak kena. Ini khilaf. Khilaf tak ada masalah. Sebab tu yang utama laksanakan dahulu. Lepas tu kata pula dah alif tak pasal orang bukan Islam, ia dah ambuh, ia dah buat. Orang bukan Islam kata jangan buat. Dah kita ni nak sembahyang ni, kita minta izin dia dulu ke? Hanya kan
Kita nak sembahyang minta izin dia dulu ke? Jumpa Tok Cha. Cha. Hamba nak sembahyang, Cha. Cawi dah. Cha kata tak boleh. Tak boleh sembahyang. Tok Cha. Bahasa Patah Timur dia panggil Tok Cha. Bahasa sini panggil apa? Tok jubah kuning ke? Tok Sami. Dia panggil Tok Cha. Bahasa nama manja Cha. Cha. Hamba nak sembahyang, Cha, boleh ke tak? Cha kata tak boleh. Dah, kita nak sembahyang. Ni tak lama nak Ramadan, tak sampai sebulan lagi. Kena minta izin dia dulu ke? Kita puasa dia tak. Dia kenyang, kita lapar. Kita tak adil gitu. Allah dah adil. Bapa dah wajib ke puasa ke orang Islam? Orang Islam dah puasa. Ada tak orang bunyi gitu? Ada tak? Ada tak cakap gitu? Tak ada. Kalau cakap sah, mabuk air ketum. Tak ada pula. Dah kenapa bila sebut bab hudud? Oh tak boleh. Bapa orang Islam dah kena. Orang Islam dia kena. Orang tak Islam dah kena hudud. Bodoh lah cakap gitu. Kita orang Islam, hak lelaki baik, hak perempuan baik. Hak lelaki, kita ada anak lelaki sampai satu usia, kita sunat dah ke anak kita? Sunat? Sunat dah. Kita dulu pun sunat dah. Dah orang Islam, orang bukan Islam dia sunat dah. Ada tak syariat kena tak syariat sunat ke dia? Tak ada. Dah tak ada dah kita kena paksa dia supaya dia sunat. Dah, tapi dah kalau dia nak sunat, lagi ya. Betul lagi amat orang bukan Islam, hak nak sunat sebab dia tahu kelebihan bersunat. Sini panggil apa sunat? Sunat khatam. Sini panggil khatam. Leknu panggil sunat. Sunat apa ya? Jawi apa ya? Potong apa ya juga. Dah kita nak sunat ada kena tanya dia. Tak ya, bapa kita potong kita punya barang bukan dia punya barang. Dah perlu kita tanya dia. Acam. Apa Ustaz? Wah ada sikit mau cakap lah. Apa? Mau tanya, mau minta izin. Izin apa? Saya mau potong saya punya anak punya barang. You kasih. Oh tak boleh lah, tak boleh. Tak boleh lah. Oh, kalau you cakap tak boleh kita tak lah potong lah. Bodoh ke cerdik bapok lagi tu. Itu bukan dia panggil bapok, tu panggil kepala bapok dia panggil. Bodoh nak apa punya pok. Nak apa nak minta izin? Kerak lagi lah tu syariat agama kita. Mereka hudud gitu juga. Kenapa perlu kita nak ikut cakap orang kafir? Orang kafir ni nak setuju ke dia tak mau setuju, dia punya pasal. Dan kita nak sebut pun orang bukan Islam jangan sekali-kali nak masuk campur dalam urusan agama Islam. Kita tak pernah pun masuk campur dalam urusan agama dia. Tak pernah. Walaupun di sana kita tahu benda yang dia buat tu bertentangan dengan syariat, tapi kita tahu tu ajaran agama dia, kita tak campur. Dalam Islam, orang yang menyakiti mayat sama dengan menyakiti semasa dia hidup. Maka dalam sesuatu adat sesuatu agama dalam dunia, bila orang tu mati dibakar mayat. Dalam Islam haram bakar orang yang dah mati, tapi dia bakar. Atas dunia kena bakar, akhirat pun kena bakar lagi. Tapi ada tak ulama-ulama kita gilarang dia, kita tegah dia? Tak ada. Sebab tu agama dia. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Kami tak campur urusan agama kamu, dan kamu jangan campur urusan agama kami. Dan kamu kena ingat, umat Islam dia diam-diam ubi berisi. Jangan sampai ubi dia keluar daripada tanah. Betul tak? Jangan sampai keluar daripada tanah. Dan tubik daripada tanah boleh menyakit. Sebab tu tuan-tuan, King Richard, salah seorang daripada panglima tentera salib, pernah menyatakan kepada bala tentera dia kata umat Islam ni seumpama seekor singa yang sangat ganas, tetapi sekarang dia sedang tidur. Maka mu buatlah apa benda yang mu nak buat, asalkan dia tidak terjaga daripada tidur.
Jangan sampai dia terjaga, jangan sampai dia bangun daripada tidur dia, dan dia bangun daripada tidur dia, kita semua ni sakit. Ni ucapan King Richard. Sebab tu kita hari ni kita kena ingat yang ramai di antara umat Islam kita ini tengah hidup. Tidur tu maknanya lena dibuai mimpi, lena dibuai tipuan dunia. Nah, siapa ada cara orang hina agama, siapa ada cara orang hina syariat, ada cara. Nah, dah ambil tahu pasal urusan agama. Orang nak berjihad, umat Islam kena bom, umat Islam kena sembelih, umat Islam di Syria sekarang ni sedang ke bulu. Ada yang sanggup sembelih kucing kerana keputusan bekalan makanan. Kita nak cara. Kita kata dia negeri dia bukan negeri kita. Itu yang penting sini nyamdah. Dah, ini umat Islam kita hari ni. Apa? Sebab lena diulik mimpi. Batu King Richard kata kita ni tengah tidur. Hakikatnya umat Islam yang benar-benar berada dalam Islam, dia seperti mana seekor singa yang sangat ganas. Sebab tu dulu kita tengok tuan-tuan, musuh Islam takut nak berperang dengan umat Islam. Takut. Pasal apa takut? Sebab dia kata tentera Islam keluar perang bukan nak menang, nak mati. Tentera Islam keluar berperang bukan nak menang, tapi nak mati. Pasal apa? Sebab seronok mati syahid. Sebab mati dalam membela agama Allah syahid. Sebab tu orang yang mati syahid, dia akan minta kepada Allah nak hidup balik, nak perang balik, nak mati semula. Kita tengok pada jasadnya, Allah kena bom terburam tu. Nah, pejuang-pejuang Islam di Syria, pejuang-pejuang Islam di Chechnya, pejuang-pejuang Islam di Palestin, terburam perut kena bom, putus kepala kena keluar. Pada zahir, pada hakikatnya dia berdoa kepada Allah nak hidup balik. Pasal apa? Nak hidup semula, nak perang semula, nak mati semula. Pasal apa gitu? Sebab seronok mati syahid. Sedap mati syahid. Memang barang seronok ni sedap. Nak ulang sama. Betul tak? Macam orang nikah lah. Orang nikah, baru nikah, malam pertama baru nikah, boleh bini baru. Kita dah nikah dah, berasa nak nikah semula? Aku jawab kali. Berasa tak nak nikah semula? Berasa tak nak nikah mula? Berasa tak? Sebab seronok nikah. Oh, sedap nikah. Sedap. Dan nikah dengan hak dah masuk nikah semula. Hak lain dah pula. Hak yang sama dah sedap dah. Susah dah faham. Macam kita bawa kereta hak sama, duk ulang-ulang, seronok tak? Tak seronok. Tapi kalau boleh kereta baru, bawa kali. Kita rasa bawa kacil, ulang-alik kacil. Dah orang pergi berabus, bawa sekali. Lepas tu berasa nak bawa mula? Berasa nak bawa mula? Berasa lah sebab berabus tak? Gitu kau nikah. Kita nikah dah, ada bini dah. Umur bini kita berapa? Dah 2 mana? 56. Dah kita 60. Lepas tu berasa nak nikah? Nak nikah hak 56 ke hak 26? 56 ke 26? Tengok 26 lah. Dia kata 56 awak ambil apa? Nak hak 26, tengok hak 56 pun dok lalu tengok muka Allah macam tiku muka. Bukan hak sini jangan marah makcik Nah, gitu ke orang puang, dia tengok tok laki dia, tengok tok laki dia umur 70. Allah macam tu kubur. Berkeduk hanya kali. Maka gitu juga dengan orang yang mati syahid. Walaupun pada zahirnya kita tengok Allah sedihnya jenazah dia, sedihnya jasad dia hancur bau, tetapi pada hakikatnya nak hidup semula, nak perang semula, nak mati semula. Sebab seronok mati syahid.
Ya, sebab tu tentera musuh Islam, tentera kufar takut dengan tentera Islam. Sebab tentera Islam keluar berjihad, keluar berperang, keluar berjuang bukan kerana nak menang, tetapi kerana nak mati, nak syahid. Pasal apa gitu? Sebab tentera Islam dulu dia tidak ada suatu penyakit yang dinamakan takut kepada mati. Hari ini umat Islam ada suatu penyakit, suatu virus yang sangat bahaya, iaitu virus takut kepada mati. Bila takut mati tu takut nak jual, pasal takut mati. Cerdik ke bodoh orang takut mati? Bodoh lah. Pasal apa? Sebab kalau takut mati, kita mati tak? Takut mati tak? Mati juga. Kita tambah mati lah ustaz, tambah mati. Keluar kita dengar ceramah, tambah pergi mati kita dengar ceramah mati kita. Takut mati kau. Kita nak pergi, nak mati, akan mati kau walaupun tak sampai masa. Maknanya nak khabar mati ni pasti datang. Kita nak ke tak nak ke, berani ke takut ke, kita akan mati. Cuma yang patut kita takut pasal mati dalam keadaan murka Allah. Yang ni kita kena takut. Mati dalam keadaan tak pernah fikir pasal Islam. Mati dalam keadaan tak pernah rasa sedih bila Islam dihina. Mati dalam keadaan tak pernah rasa duka cita bila Rasulullah dipermain-mainkan. Mati dalam keadaan tak pernah rasa sensitif bila syariat Allah dipersendakan. Situ kita kena rasa takut mati dalam keadaan kita. Bahkan kita kena rasa nak mati dalam keadaan kita membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang tak cara kepada agama Allah. Dan macam mana kita nak bersama dengan Nabi, tuan-tuan? Macam mana kita nak dapat syafaat Rasulullah? Kalau benda yang Nabi bawa, benda yang Nabi tinggalkan kepada kita, benda yang difardukan oleh Allah, kita tak pernah buat, kita tak pernah nak laksana, kita tak pernah rasa benda itu mustahil pada kita. Macam mana kita dapat syafaat Rasulullah? Yang ketiganya Nabi kata, aku tunggu umatku di titian sirat. Nabi tunggu kita di titian sirat. Kita tahu titian sirat ni tempat untuk kita meniti. Kita meniti, lepas meniti ke syurga kita. Sebab tu sebut dalam kitab Hidayatus Salikin, Nabi sebut orang yang meniti titian sirat ni ada bermacam-macam jenis. Ada yang sepantah kilat, ada yang laju seumpama kuda yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak-rangkak. Semuanya bergantung kepada amalan kita masing-masing. Kalau kita ni duduk golongan yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah, yang berjihad, yang memperjuangkan, yang mempertaruhkan nyawa, harta benda kita untuk jalan Allah, maka insya-Allah kita duduk dalam golongan pertama sepatah kilat. Ataupun kalau kurang sikit, kita duduk golongan kedua seperti kuda yang berlari, ataupun duduk yang ketiga berjalan, berlari biasa, atau duduk golongan keempat merangkak-rangkak. Orang yang merangkak setengah riwayat sebut kerana hisapannya sangat berat. Antara orang yang merangkak ketika meniti titian sirat adalah Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah. Merangkak niti titian sirat. Berapa? Hisapannya berat. Sebab harta dia banyak. Batu kita ni nak khabar makin banyak nikmat kita peroleh, maka makin beratlah hisapan kita di akhirat. Seumpama antara kereta dengan trailer, jumpa roadblock JPJ, mana hak yang cek lama, kereta ke trailer? Trailer cek lama, kereta kejap. Motor dengan kereta, mana cek lama, kereta ke motor? Kereta lah. Motor dengan basikal, motor lah. Basikal tak cek dah. Kalau polis tu cek basikal, polis tu tak sahak lah pula. Macam berlaku kat Kuantan 2-3 tahun lepas, roadblock polis trafik,
Dia buat Roblox. Tak ada arah nak tahan, ni tahan basikal. India bawa basikal. Ini ada bawa basikal, dia tahan. Dia tahan, dia kata, ayah mau pergi mana malam-malam ni, lampu-lampu tak ada ni, gelap-gelap. Ayah tu kata, ayah Datuk, mana apa lagi mau lampu, sana ada lampu, sana lampu, sana lampu, apa lagi mau lampu? Nah, boleh ni gerang, dia kata, nak takling ni main kaku, dia kata. Dah, dia pergi kat tayar basikal keling ni, dia buang angin. Buang angin. Keling kata, Datuk, apa pasal buang saya punya angin, saya punya tayar basikal? Kata boleh seorang lagi, apa lagi buang angin? Semua keliling ada angin. Keling ni kata, itu macam galu, tak ada apa lain, basikal. Nyanyi kawan tu, jahat nak apa? Maknanya kalau cek basikal nak sihat, no lah. Nak kabarnya tuan-tuan, makin banyak nikmat yang kita perolehi, makin berat hisab kita. Bukan makna nak kabar Abdul Rahman ni, Abdul Rahman bin Auf masuk neraka tak. Sebab Abdul Rahman ni dikatakan juga seorang sahabat yang dijamin syurga. Tapi nak tunjukkan kepada kita, orang yang kaya banyak harta, berat hisab dia. Nah, sebab dalam bab harta ni Allah Ta'ala tanya dua penjuru, daripada mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan harta kita. Allah tanya. Daripada ilmu Allah tanya sekali, daripada amal Allah tanya sekali, daripada anggota tubuh badan Allah tanya sekali. Tapi dalam bab harta Allah tanya dua kali. Nah, dapat harta belanja di mana? Belanja nafkah anak isteri. Infak untuk jemaah, untuk Islam, untuk agama Allah. Ada tak? Tak ada. Maknanya tak bersyukur dengan nikmat Allah. Sedangkan kalau orang yang infak ke jalan Allah, Allah beli balik harta kita tu. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, kata Allah. Allah sebut sesungguhnya kami beli daripada orang yang beriman. Apa dia? Anfusahum wa amwalahum, jiwa mereka dan harta benda mereka. Bi anna lahumul jannah, dibayar dengan syurga. Kita letak RM1 untuk fi sabilillah, untuk perjuangan agama Allah, untuk perjuangan umat Islam, khususnya yang berada di Syria, letak RM1. RM1 tu Allah beli, Allah bayar dengan syurga. Dah tak apa lagi. Dah, ada orang kedekut nak apa? Dalam bab agama kedekut pahit. Nah, dia kata, asal ceramah nak minta demo sama. Ceramah minta demo sama. Hei, mu tak ingat Siti Khadijah? Isteri pertama Rasulullah. Mula-mula siapa dia? Lah kali jadi guana. Siti Khadijah asalnya hartawan. Kalau kita nak banding dengan 10 orang terkaya dalam dunia ini, nampak? Harta mereka tak layak nak dibandingkan dengan harta Siti Khadijah. Siti Khadijah kaya lagi. Tapi lah kali guana akhir umur Siti Khadijah miskin, tak ada apa satu. Tak ada benda, yilek wang kepek. Tak ada benda. Pasal apa? Kerana hartanya habis disumbangkan untuk perjuangan Islam, untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Sebab tu Nabi puji sama Siti Khadijah. Puji sama sekali. Satu hari Nabi puji depan Aisyah. Aisyah macam, Aisyah kata, puji sama bagus sangat ke? Gitu lah habis kurang. Bagus sangat ke dia puji sama? Gitu lah orang puan. Orang puan sedia dah. Kalau kita puji orang puan, macam bodoh nak aku. Kau sini hak batang cerita ni. Nah, kita puji Said Jabbar. Puji luar tu je lah. Bagus hak rumah ni tak bagus dah. Kita puji tu nak suruh dia cemburu. Bila cemburu, bila kita kata hak luar tu lawa, nak suruh dia upgrade pakaian dia bagi lawa. Puan ni. Nah, sebab puan ni pelik ingat tubik pada rumah lawa. Duduk dalam rumah depan tok lelaki busuk kau. Faham tak busuk kau? Moci faham busuk kau? Busuk yang teramat sangat. Tak mandi, gigi dok gosok. Kalau jenis pakai gigi basuh, cabut.
Makan nasi dengan tok lelaki cabut gigi palsu. Lalu tak tok lelaki nak makan nasi? Lalu tak tengok tok lelaki tengok dia kunyah nasi, tok lelaki kata Allah macam itik sekati bini aku. Dah bayar kunyah nasi gigi palsu cabut. Uduh ke lawa, uduh nak apa? Uduh sepakat. Tu tok lelaki buat gitu. Nah, supaya dia beki. Nampak? Jadi Aisyah gitu dia mecak. Nabi kata mudah tahu. Nabi cerita asalnya kaya lah kali miskin apa kerana hartanya habis diperjuangkan untuk Islam. Nampak tak? Sebab tu dalam perjuangan Islam, dalam kita nak membela agama Allah, bukan hanya setakat masa yang perlu kita korbankan, bukan hanya setakat jiwa raga kita yang perlu kita korbankan, bukan hanya setakat tenaga kita yang perlu kita korbankan, bahkan harta yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita pun perlu kita korbankan. Nah, sebab sifat orang yang bertakwa yuqimunas salat. Sifat orang yang bertakwa yang pertama, dia cermat dalam semayang, kata Allah. Nah, kemudian apa benda ni? Dia menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang dianugerahkan kepada dia. Ni di antara sifat orang takwa. Jadi nampak, kalau kita nak cerita belaka tentang Isra Mi'raj, jawabnya pukul 10 tak habis lagi. Jadi cukuplah sekadar tu sebagai tazkirah ringkas kita. Ni pun nak habis dah first half ni. Nak habis dah first half. Orang pun tanya kita, Ustaz sokong mana? Sokong Pahang ke sokong Felda? Felda pun dalam negeri Pahang pun banyak tak? Nampak? Jadi kita nak sokong mana-mana. Nampak? Sebab Pahang pun hak tu ke, Felda pun hak tu ke. Seperti kalau kata Selangor ni tahan kiri, Selangor dengan Felda boleh tahan kiri. Kelantan dengan Felda umpamanya boleh tahan kiri. Selangor dengan JDT tak apa dah. Memang wajib aku sokong Selangor, kalau sokong JDT dah orang cetak. Nampak? Jadi cukup sekadar tu tuan-tuan. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Jadi sebelum anda tutup majlis, nak mohon keizinan nak melancarkan infak fi sabilillah selepas daripada salat isyak nanti. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.